Dan saya mohonlah kepada sahabat-sahabat saya juga mohon kepada sahabat-sahabat supaya tidak berkongsilah video ni kepada yang lain. Dia just proses pembelajaran sebab mungkin kita, ada isu-isu Mas Sofian mungkin boleh mute kot. Ya. Boleh mute kot. Dia agak mengganggu. Okey, baik. Okay. Baik. Okay. So kita berkongsi sesama kita je lah untuk proses pembelajaran lah, sebab ada yang hari ni saya nampak tak boleh hadir sebab hari ni daripada 40 ada 28. Baik, ada sesiapa ke nak bertanya, dan sebelum kita mula kita bagi dulu orang kata panas line lah panas line. Okay, kita tanya dululah Encik Ahmad Tamizi. Encik Ahmad Tamizi, apa khabar? Alhamdulillah sihat tuan. Alhamdulillah, hari ni boleh kedengaran di udara So Encik Tamizi, ada apa-apa ke nak berkongsi hari ni? Daripada semalam, ada refleksi semalam daripada peristiwa semalam? Cuma saya nak tanya tuan lah, dari segi mana yang lebih efisien bila kita bersama klien, melalui art drawing ke ataupun secara bersemuka, yang lebih efisien lah, ke tengok atas situasi ke, atas suasana ke? Kalau tanya saya lebih prefer pada situasi sebab macam sekarang ni kan, pandemik kan. Kalau pandemik ni kita tak boleh lah nak jumpa klien. Jadi suruh dia lukis, capture lah, sebab kita ada teknologi, kita menggunakan teknologi. Okey, lepas tu kita boleh tafsir secara umum dan kita tengok apakah kekuatan, dan kalau ada diberi masa atau peluang, kita boleh jumpa dia secara bersemuka. Tapi sebaiknya kalau kata yang terbaik, kalau kita kata the good practice adalah kita jumpa dia secara bersemuka. That's a good practice lah. Tapi kita juga ada alternatif, pilihan-pilihan supaya kita dapat membantu. So salah satunya kita boleh gunakan macam ni lah, you capture, kita boleh guna. Dan kalau dia dah selesa dengan kita, saya rasa tak ada masalah untuk dia jumpa kita secara bersemuka. Sebab repo tu sudah terbina. So bila repo sudah terbina, mungkin ada kepercayaan. Dan sebila ada kepercayaan tu lah mungkin dia akan datang lah, Cik Tamizi. Okey. Terima kasih tuan. Okey, sama. So kita dengar sesiapa lagi, Puan Dila. Ada apa-apa Puan Dila nak berkongsi? Kita buat refleksi apa ni sikit. Puan Naumah, ada Puan Naumah? Mungkin ada apa-apa Puan Naumah nak berkongsi? Sajalah, kalau kita nak, kadang-kadang kan kita di pejabat ni ataupun di satu-satu organisasi, kita memerlukan seseorang, sama ada macam kita biasanya di RTM ni biasanya mencari piecemeal ataupun pekerja sambilan. Boleh tak kaedah ini kita gunakan untuk mengenali karakter calon-calon, paling tidak yang shortlist lah? Jawapan saya boleh. Yang ini pernah digunakan oleh seorang pegawai sumber manusia. Jadi dia menggunakan lukisan dan juga dia gunakan inventory tau, ujian psikologi. Saya tak pastilah RTM ada guna ke tidak. Tapi di HR saya lupa syarikat dia, tapi dia pegawai human resource, dia rekrut orang. Jadi dia menggunakan dua pendekatan. Satu pendekatan dia menggunakan lukisan, satu lukisan dia gunakan psikometrik, iaitu ujian psikologi. Yang kedua dia suruh lukis juga. Jadi daripada dua tu dia akan buat perbandingan. Bila kita pilih orang ni kan, kadang-kadang kita akan mengalami dilema apabila ada dipanggil dua calon ataupun calon yang memang sama strength dia. Jadi tapi kekosongan tu satu. Jadi kita akan berbalik kepada tugas tu apa. Jadi kadang-kadang tugas ni kita nak lebih kepada tugas macam HR ni, kita nak tengok dia ni seorang yang boleh bekerja dalam teamwork. Tapi kita tak boleh, kadang-kadang soalan yang kita bagi dalam ujian psikologi tu tak ada. Jadi kita boleh gunakan lukisan itu sebagai nilai tambah kepada kita untuk memberi kredit kepada siapakah yang nak menduduki calon yang sesuai lah untuk kita pilih. Banyak digunakan Puan Omah sebenarnya. Okay, terima kasih. Ada lagi Puan Omah? Kita akan pergi satu lah kita buat refleksi sikit. Kita buat panas lain Okay, kita dengar pula daripada Cik Razali Barber. Cik Razali, ada apa-apa Cik Razali nak berkongsi? Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Salam sejahtera. Mengenai ADHD ini, saya terfikir mengenai kanak-kanak lah, terutama kanak-kanak, macam mana kita untuk mendiagnosis mengesan awal kanak-kanak mungkin yang kecelaruan jantina,
mungkin ada sifat-sifat keganasan dalam diri, dan juga mungkin ada corak-corak perlambangan-perlambangan tertentu yang menunjukkan kanak-kanak tu ada sifat-sifat kecenderungan untuk mungkin selain ganas atau boleh menjadi lebih ekstrim, atau mungkin ada kecenderungan untuk tanda-tanda membunuh diri dan sebagainya. Jadi objek mungkin ada tanda-tanda itu mungkin penting untuk kita kesan awal supaya kita dapat diagnose dengan lebih baik. Maknanya Cik Razali, kalau boleh nak gunakan ADHDP ni untuk buat satu pengesanan awal lah, untuk mengesan awal, terutama kepada kanak-kanak lah. Memang ini kita boleh gunakan umur 7 tahun. Nanti kan tuan-tuan dan puan-puan kalau berminat dengan ADHDP ni, kita boleh pergi advanced level. Advanced level ni kita akan dalam lukisan ni kita akan patternkan dia. Contohnya ada 10 pattern. Maksudnya kita akan kenali lukisan orang ni yang ada something, ada kecelaruan ataupun ada kita panggil kecelaruan apa macam penyakit lah, penyakit personality. Contohnya kita boleh kenal, pertama sekali kita akan kenal mereka ni ada kecenderungan apa orang kata LGBT. Kita boleh tengok daripada gambar dia. Yang kedua kita tengok dia ada tak kecenderungan dari segi depresif, kemurungan, ada tak kecenderungan kebimbangan. Lepas tu kalau kanak-kanak yang biasanya kita kena tengok dia ada kecenderungan tak dari segi physical abuse ataupun sexual abuse. Kita memang boleh nampak dia ada pattern gambar tu. Ada yang low self esteem, lepas tu kita tengok dia ada tak schizoid. Semua itu kita akan pergi kepada advanced level. Sebab kenapa kita tak masukkan kepada asas ni sebab nanti kita confuse. Sebab kita sebab apa kita confuse? Sebab kita tak pernah ada lagi klien. Jadi untuk pergi ke advanced level ni sekurang-kurangnya kita ada 15 practitioner. So bila kita dah ada 15 klien, kita boleh tengok pattern gambar tu. Jadi kita akan lebih mudah faham. Jadi dia memang ada pattern, pattern tertentu. Dan untuk kanak-kanak ni sebenarnya yang paling membantu adalah kita nak tengok dia punya ada tak pattern physical abuse dengan sexual abuse. Sebab biasa kanak-kanak yang ada sexual abuse, dia tak ada kadang-kadang dia lukis kemaluan, ada kadang-kadang dia ada lukis simbol-simbol tertentu. Yang kita boleh nampak dia ada sexual abuse. Dan memang kajian menunjukkan contohnya kalau siapa kenal Puan Maznah, kat sini ada yang berasal dari Kedah. Ada yang daripada Kedah? Sebab Puan Maznah kata dia ada kawan daripada Kedah kat sini. Ada. So Puan Maznah ni adalah kaunselor yang terlibat dengan kes-kes berprofil tinggi yang melibatkan kanak-kanak yang mana tak boleh bercakap. Dan dia menggunakan ADHDP ini untuk mengenal pasti, untuk mengesan pesalah. Dan Puan Maznah adalah seorang yang sekarang ni telah banyak dilantik sebagai kaunselor luar lah, outsource, untuk mengendalikan kes kanak-kanak yang ada penderaan ni untuk mengenal pasti. Sebab kanak-kanak ni dia tak boleh bercakap Cik Razali kan. Jadi kalau daripada lukisan ni kita bolehlah ambil langkah. Contohnya kalau kita nampak dia dah ada unsur-unsur keganasan, macam mana kita nak bimbing dia untuk jadi lebih lembut. Memang ADHDP ni boleh digunakan. Nanti kita akan masuk simbol orang. Simbol orang ni adalah yang paling orang kata bukan paling complicated, paling banyak dia punya simbol. Dan untuk kita kenal personality, kita boleh tengok gambar orang. Tapi sebenarnya gambar pokok saja pun kita dah boleh kenal pasti dah. Okey, ada sesiapa lagi nak berkongsi? Puan Nur Haskin, ada apa-apa nak tanya ke? Puan Zaliha, kalau ada nak berkongsi. Okey. Kita Cik Rafael, ada apa-apa Cik Rafael? Rasa ada persoalan ke nak tanya? Okey, Cik Fazrin, ada Cik Fazrin? Ada kot. Okey, boleh kita berkongsi sedikit? Macam masa kita melukis, kita suruh orang lukis untuk melukis lah kan lukisan tu. Adakah faktor masa dan juga tempat mempengaruhi lukisan? Maksud saya, saya nak awak lukis dalam masa 10 minit ni pemandangan, adakah itu mempengaruhi ataupun awak lukis hari ni, besok awak balik datang tengok, adakah itu juga akan mempengaruhi ataupun tempat, saya tak nak awak buat kat sini, awak buat kat dapur. Contoh lah kan, ataupun awak mana? Adakah itu mempengaruhi juga lukisan ataupun dia sebenarnya dia sama saja? Kalau tanya saya, dia mempengaruhi lukisan. Sebab bila kita nak buat lukisan ni, kita kena pastikan dia dalam suasana teraputik. Maksud teraputik ni maksudnya dia tidak ada ancaman. So kalau dia ada ancaman, dia akan mempengaruhi lukisan tu. Itu sebab apabila kita mulakan lukisan tu, kita kena bagi dia, saya gunakan istilah ni nanti kita tak tahu istilah sesuai ke tak. Dia kita panggil trans level. Trans level ni keadaan dia betul-betul keadaan dia tenang.
So bila dia tenang, dia tidak ada gangguan. Itu sebab bila kita berhadapan dengan klien macam ni, kita tengok dia tak bersedia, kita gunakan teknik pernafasan. Teknik pernafasan yang mendalam bagi dia tenang. So bila dia tenang, baru kita suruh dia lukis. Sebab kalau ada, dan kita bagi sebenarnya bila kita nak masuk dalam subconscious mind dia, kita tidak boleh menggunakan arahan yang begitu rigid. Jadi kita bagikan arahan yang begitu minimum, macam contoh, okey, bayangkan anda anda lukis satu pemandangan, rumah, pokok dan orang yang kamu boleh lukis sehabis baik yang kamu rasa boleh. Bagikan arah yang minimum. Kalau nak tambah simbol pun boleh. Sebab kalau kita terlalu bagi structure, nanti dia akan gunakan cognitive level. So bila dah cognitive level, kita tak boleh nak masuk dalam conscious mind dia. Sebab dia dah ada structure. Jadi kalau Cik Fazil kata ada tak ia mempengaruhi, jawapan dia ya. Dia mempengaruhi sedikit lah. Terima kasih. Jadi kita bagikan arah yang paling minimum. Dan masa pun kalau boleh jangan tetapkan. Tapi kita, expectation kita tahu. Masa biasanya range, dia punya range lah. Dia punya range tu biasa dalam pada 30 hingga 45. Tapi kalau awal sangat kita tahu. Sama ada dia tak berminat ataupun dia jenis orang yang bila dia bagi tugas, dia suka ambil macam melepaskan patuk di tangga. Okey. Mungkin ada lagi soalan daripada sahabat-sahabat yang lain? Saya nak tanya lukisan apa tu yang budak-budak tu bila kita suka dia melukis, ada pengaruh dari macam YouTube ke gambar-gambar apa tu cerita-cerita semasa ke ataupun hero-hero dia, sebab bila kita tengok tu karakter-karakter dia tu macam ada persamaan. Adakah itu juga boleh kita baca sebagai satu inilah petanda psikologi? Ya, jawapan dia ya. Contohnya kan kanak-kanak yang minat cerita Naruto, dia lukislah gambar Naruto. Maksudnya kita tahu dia minat. Contoh dia lukis gambar Ultraman, maksudnya dia memang minat dengan Ultraman tu. Tapi kalau dia lukis raksasa, lepas tu dia pangkah-pangkah, kita belajar simbol dia pangkah-pangkah, maknanya dia tak sukalah dengan tu. Maksud dia kita boleh katakan bahawa pengaruh TV tu boleh mempengaruhi kanak dan dia boleh mempengaruhi sebenarnya personality dia, personality kanak-kanak. Macam perempuan suka lukis Cinderella kan, dia jawapan dia boleh berpengaruhi. Okay. So ada soalan lagi Chu ada apa-apa Chu? Sekali Tuan. Okey Tuan. Ya. Lukisan ni dibuat oleh kanak-kanak kan, memang ada perbezaan dengan orang dewasa. Ya. Tapi saya dah bagi arahan semalam sebelum mereka tidur. Saya bagi arahan untuk lukis rumah, orang, pokok, pemandangan lah. Termasuk itu. Dan kalau nak tambah apa-apa boleh. Dan nak saya cakap boleh tambah apa-apa boleh. Boleh ya. Dia tak mula lukis rumah, dia tak mula lukis pokok, dia tak mula lukis orang. Ada yang buat awan dulu, ada yang buat matahari dulu. Ada yang buat pantai dulu. Okey, bagus. Anak pun ada berapa Tuan? Anak ada berapa 3 orang. 3 orang okey. Satu lukis satu gambar sekejap saya refresh balik. Satu lukis gambar awan, satu lambang matahari, satu lagi lukis apa? Yang pantai. Okey. Dan akhirnya saya tanya balik, rumah mana? Pokok mana? Orang mana? Oh lupa. Tu. Tiga-tiga sekali. Okey. Boleh saya tanya sikit Cik Fazrin? Boleh. Okey, yang lukis matahari tu matahari penuh ke separuh? Penuh, siap ada gambar macam ni lagi. Penuh Okey, matahari tu menghala ke mana? Ke depan. Dia matahari bulat Bulat. Okey, anak ni kan dia rapat tak dengan Tuan? Dia ni agak rapat juga. Dia kalau berbanding dengan 3 orang tu, dia ni paling rapat dengan Tuan boleh katakan macam tu. Sebab biasanya kalau dia gulai matahari, anak lukis matahari ni bulat, biasanya anak ni dia rapat dengan bapa. Anak ni lelaki ke perempuan? Semua perempuan. Maksudnya anak ni dia lebih rapat sikit lah dengan Tuan. Okey, yang lukis awan tu, dia mudah merajuk tak? Dia memang suka merajuk dan dia pandai memujuk, dua tu memang. So lukis awan ni macam tu lah, dia mudah merajuk, anak dia lukis mudah merajuk dan lepas tu dia cepat sejuk lah. Dia cepat merajuk, dia cepat sejuk lah. Lepas tu lagi satu lukis apa Tuan? Pantai. Dekat pantai tu ada apa-apa ke kosong je? So ada payung, ada tempat, ada tikar lagi. Oh tikar. Yang anak ni saya nampak dia jenis orang yang suka santai.
Tapi cuba tanya dia ada tak, dia ni tak, macam kalau dia merajuk tu dia macam simpan. Ada ke rasa macam tu? Dia macam ingat nak dia kata, banyak senyap daripada adik-adik yang lain. dia macam banyak simpan tuan Dia banyak pendam. Laut ni biasanya dia banyak pendam. Orang yang suka pendam, dia kalau ada apa-apa dia pendam lah, tapi dia tak banyak cerewet, dia diam je lah. Tapi dia agak pemendam sikit lah kalau kita boleh katakan lah. Sebab tuan lagi kenal anak tuan kan. Tapi dalam lukisan tu saya boleh tafsir macam tu je lah. So kalau yang matahari tu mungkin anak ni lebih rapat dengan tuan. Kalau yang awan tu dia mudah merajuk dan dia mudah baik. Kalau yang lukis laut ni, yang laut dulu ni, maksudnya dia ni jenis orang yang suka pendam lah. Tapi dia tak ada, banyak diam. Macam tu lah. Jadi lukisan ni nanti yang macam ni kita akan masuk bab simbol. Yang simbol ni Prof akan ambil. Tanyalah apa-apa simbol. Petang nanti slot ni Prof akan ambil. Maknanya kalau dia lukis dulu tu, itu pun ada maksud dia, Cik Fazil. So Cik Fazil rasa bila dah bagi anak lukis dengan pentafsiran ni, biasa ketepatan berapa? Kita tengok. 91, 92. Agak tinggi A lah tu Kalau kat sini A, kalau dekat UMT kalau 90 ni A+. Terima kasih Cik Fazil atas perkongsian. Okay. Tapi macam mana pula yang dia terlupa nak lukis rumah, pokok, orang? Dia umur berapa? Yang seorang tu 15, seorang lagi 13, seorang lagi 10 tahun. 10 tahun agak remaja saya tak pasti, tapi kalau dia lupa nak lukis tu, tapi dia memang dalam lukisan tu memang tak ada Tuan Fazil. Sehingga saya cakap baru dia lukis. Okay, sebab kadang-kadang mereka terbiasa dengan lukisan lalu. Jadi bila dah biasa lukis, dia akan lukis lah. Tapi simbol-simbol yang pertama dia lukis tu, kita boleh menggambarkan personality yang overt dia. Personality kita boleh nampak lah. Terima kasih Dan. Okay, sama. Okay, ada siapa lagi nak kongsi lukisan anak? Puan Chu ada? Puan Chu? Cik Chu Siu? Selamat pagi dan salam sejahtera. Ya, selamat pagi. Soalan pertama saya sudah ditanya oleh Encik Fazrin. Okey. Itu tentang masa dan tempat tu lah. Tu kena sesuaikan. Kalau tidak dia akan mempengaruhi lukisan tu kan. Dia boleh mempengaruhi. Boleh mempengaruhi. Jadi kita kena pilih lokasi tempat atau masa yang sesuai untuk klien tu lah. Dia macam betul lah Puan macam kalau kita bagi tugas kepada staff kita, kadang-kadang kita perlu bagikan dia masa yang cukup lah untuk dia berfikir, untuk dia tenang. Nanti kalau dia buat kerja dalam menggelabah, kerja dia tak berapa sempurna lah. Macam tu lah. Okey, lagi Puan Chu? Soalan kedua saya, sekiranya dia tahu kita kan, let's say kita kaunselor, dia tahu dia datang cuma satu tanggungjawab dia untuk datang. Jadi apa yang kita bagi tu kerja, dia buat, dia lukis juga tapi mungkin ada unsur yang tipu dalam lukisan tu. Ada kita tahu bahawa dia memang tipu. Okey. Atau dia bukan sudi untuk buat lukisan tu. Okey, dalam lukisan ni dia tak boleh tipu. Melainkan kalau dia tahu. Dia tipu kalau dia, itu sebab macam Prof, kalau kita boleh tipu lah sebab kita dah belajar. Tapi kalau orang yang tak belajar, yang tak tahu, dia tak boleh nak tipu dalam lukisan. Dia memang tahu lah. Dia suruh saya lukis, mesti ada sesuatu purpose dia. Jadi saya sengaja lah, mungkin rumah tu sebenarnya saya nak dia di sebelah kiri tapi saya sengaja buat dia sebelah kanan. Jarang berlaku lah Puan Chu, jarang. Melainkan dia memang dah tahu. Melainkan dia dah tahu. Kalau dia tak tahu, biasanya dia macam dia akan lukis apa yang dia rasa, apa yang dia first thing tu dia akan lukis. Tapi yang boleh memanipulate adalah bagi mereka yang dah belajar. Jadi dia boleh manipulate. Bagi yang tidak tahu, so dia lukis. Lagi satu Puan Chu, bila dia lukis, bila masa proses pentafsiran tu, kita ambil elemen yang positif dulu. Maksudnya saya tengok, awak ni saya lihat suka membantu orang sebab saya lihat dalam lukisan awak ada pokok kelapa. Jadi bila kita cakap dengan bab positif dulu, jadi mereka suka. Selama ni orang tak tahu. Orang tahu saya jahat, orang tahu saya ni tak baik. Tapi bila bersama Puan Chu dapat lihat saya punya kekuatan. Dan kekuatan yang Puan Chu cakap tu memang dia rasa betul. Tapi dia tak nak cerita lah orang. So benda ni akan mudah membina repo dan kepercayaan pun boleh cepat. That's why untuk the first session, kita tengok dulu fokus kepada kekuatan klien. Okay? Itu saja. Okay.
So ada lagi yang nak bertanya, berkongsi? Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Okay, saya Azlin. Soalan saya, adakah proses pentafsiran yang kita belajar ni kan? Macam mana kita tafsir simbol-simbol, dorekan semua ni, kita nak tafsirkan tu berbeza lukisan orang dewasa dengan lukisan remaja atau kanak-kanak. Dia ada prinsip yang sama. Dia ada sedikit perbezaan. Dia tak sedikit perbezaan. Okey, sebab faktor-faktor umur dia kita lihat kepada faktor kematangan. Kadang-kadang ada orang lukis orang tu tak sempurna tapi kalau kanak-kanak lukis orang tak sempurna, kita boleh terima sebab dia punya faktor kematangan. Tapi kalau dia remaja, dewasa lukis orang yang tak sempurna, kita boleh tengok dia sifat dia lah. Mungkin dia ada sifat kekanak-kanakan, dia tidak serius dalam melaksanakan satu tugas. Dia nak serius lah dah hidup, macam tu lah. Tapi memang ada sedikit perbezaan tapi tak banyak. Tidak banyak. Tapi saya percaya bila Puan Azlin tengok satu gambar, dah gabung-gabungkan dan kita belajar, gabung-gabungkan, akhirnya akan dapat lihat the big picture juga. Okay. Lepas tu satu lagi soalan. Okay, kita dah belajar, kita dah lukis lukisan kita kan. Okay. Dan kita daripada situ kita dah belajar, kita dah tafsir apa yang karakter kita lah, personality kita, and then apa yang berlaku dalam hidup kita. Pada masa yang sama kita nak tackle orang tu. Jadi approach tu kadang-kadang karakter kita dan karakter klien tu, karakter orang yang kita nak approach tu, maksudnya tak match tak match. Macam mana tu? Itulah sebab sebagai seorang helpers macam kita ni pembantu ataupun terapis, kita kena belajar empati. Empati ni kita cuba masuk diri kita kepada ruang dia. Cuba. Bila kita cuba ni maksud kita usaha untuk memahami seseorang. Jadi pertama sekali Cik Azlin, bila kita tak match dengan orang tu, pertama sekali kita nak kena tengok apa minat dia. Jadi kita cuba belajar masuk dulu ke dunia dia. So lepas dah masuk ke dunia klien, lepas tu baru kita tarik perlahan. So approach kita maksudnya kita gunakan approach yang mana kita masuk dulu dalam dunia klien. So istilah dia empati. Lepas dah masuk dalam dia, cuba kita tarik perlahan bila dah bina hubungan tu. Okay, terima kasih Doktor. Okay, sama. Ada apa-apa lagi soalan? Kalau nak tanya silakan. Okay. Cik Zana, okey Cik Zana. Okey, kita tengoklah sikit siapa nama. Okey, Cik Wan Azhan ada di talian. Cik Wan Azhan. Ada tuan, ada Doktor. Oh, okey, amin. Cik Wan Azhan, ada apa-apa ke nak berkongsi daripada semalam? Mungkin dapat refleksi hari ni. So far tak ada, sebab soalan-soalan tu semua soalan yang hampir sama lah. Hampir sama okey, baik. So kita mulakan dulu hari ni, kita tengok gambar pokok tau. Pokok ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kalau kita tengoklah, kalau dalam Al-Quran memanglah dia cakap pokok ni Allah melambangkan tentang manusia lah. Okey. Dan pokok ni sebenarnya dia ada daripada, kalau siapa yang suka mengkaji ni, kita boleh tengok kepada bound test. Saya galakkan kalau tuan-tuan dan puan-puan ada kertas dan pensel dia boleh catat sikit lah Okey, sebab bagi orang kinestetik ni kalau dengar mengantuk kan. Orang yang kinestetik ni orang yang suka bergerak lah pasal orang sport bila dia dengar dia mengantuk dia. Jadi boleh tulis sikit lah So, untuk hari ni kita akan pergi ke satu pentafsiran yang dipanggil pentafsiran pokok. So, pokok ni dia daripada bound test, B-A-U-M T-E-S, bound test. Tak apa, nak cari kat internet kan. Bound test ni. Dan bound test ni sebenarnya dia nak melihat personality berdasarkan pokok. Baik tuan-tuan dan perempuan, kalau ada anak remaja, nak mudah tau, nak bagi nak mudah, masa cepat. So kalau pergi ke sekolah-sekolah, kalau macam kita nak tolong anak remaja kemudian dalam masa dia, sangat bagus suruh dia lukis gambar pokok saja. So dalam gambar pokok ni kita nak bantu dia dalam pemilihan kerjaya dan perkembangan kerjaya dia atau pemilihan bidang dia. Okey, jadi kita suruh dia lukis pokok je. So pokok ni dia ada beberapa asas dia.
Jadi kita tengok dulu asas-asas yang utama kan. Asas-asas yang utama dia. Pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, dia ada, kita tengok sekali dia ada batang pokok kan. So batang pokok ni dia adalah projektif ataupun kepada konsep Kediri. Okey, ambil dulu secara orang kata tulis dulu yang ni secara umum Maknanya kalau dalam lukisan tu, kita dalam lukisan pokok tu yang sempurna biasa dia ada batang. Okey, dia ada batang pokok, dia ada akar, dia ada dahan. Lepas tu ada juga ranting. Dahan ni dia lebih besar. Lepas tu daripada dahan tu dia pergi ranting. Lepas tu dia ada buah. Okey, buah dan juga daun. Ini adalah lukisan-lukisan yang lengkap bagi satu pokok. Dan nanti kita akan tengok akar dia macam ni, batang dia kecil, batang pokok dia, terang dia kecil, ada yang besar, dahan dia ada macam ni Jadi yang pertama sekali, batang pokok itu dia adalah menggambarkan konsep Kediri seseorang itu. Konsep Kediri ataupun impian dia. Impian dia So pokok ni kalau kita ADHTP dia lebih kepada simbolik kepada impian dia. Maknanya kalau dia lukis batang pokok, itu adalah gambar menggambarkan batang pokok tu adalah gambaran simbol umum berkaitan dengan konsep Kediri. Okey. Kalau dahan, dia adalah dahan itu adalah simbol umum kepada tenaga untuk mencapai impian. Kerana kita tengok ada dahan yang ke atas, ada dahan yang ke bawah, ada dahan yang macam selari, ada yang tak ada dahan. Jadi dia ada pentafsiran dia. And then kita tengok juga daun. Daun ini adalah menunjukkan individu ada rasa kebergantungan. Individu ada rasa kebergantungan. Okey. And then dia ada juga buah. Buah ni adalah lambang kesokongan dan galakan. Nanti kita tengok gambar kita ada tak buah. Kalau ada tu berapa. Okey. And then ada juga akar. Akar ni ia berkaitan dengan pengalaman-pengalaman lalu. Dia ada pengalaman-pengalaman lalu. Okey, kita boleh tengok gambar kita ataupun lukisan gambar anak kita. So bila kita tengok gambar anak-anak kita, kita lebih orang kata apa kita lebih kenal kan anak kita kan. Jadi kita boleh tahu berapa peratus ketepatan dia Okey, yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok saiz pokok tu. Okey, boleh tengok pada gambar anak, kalau ada 3 orang anak boleh letak kat depan tu. Kan, kalau macam Cik Fazri ada 3 orang anak boleh letak kat depan tu, kita tengok. Sambil-sambil kita boleh belajar melalui gambar terus kan. Okay, kita tengok pokok je hari ni, kita tengok fokus pokok. Kalau nanti Prof akan pergi ke big picture. Jadi hari ni saya pergi structure dulu kita tengok pokok je dulu. Kita tengok saiz dia. Okay, kalau ada anak kita boleh tengok saiz. Biasanya orang yang lukis saiz pokok tu besar, besar, biasanya dia jenis orang yang seorang yang satu kalau besar ni dia seorang yang kalau kita tengok dia seorang yang confident dia bagus dan dia seorang yang bermurah hati. Seorang bermurah hati. Okey, dan kadang-kadang dia suka melakukan sesuatu yang kadang-kadang kita rasa lebih daripada apa yang dia ada. Ni kalau kita tengok pokok dia besar. Cuba tengok. Cik Fazil boleh tengok gambar pokok anak. Boleh depan kan? Okey, ada gambar pokok Cik Fazil? Ada, dah ada. Okey, tiga-tiga tu yang mana lebih besar? Anak sulung ke? Anak sulung ke? Anak yang kedua. So anak yang kedua ni lebih confident ke yang berbanding yang lain? Kalau ikut macam yang Prof cakap semalam, rumah yang dia buat pun besar. Kereta pun besar. Jadi memang dia seorang yang confident lah memang. Dia confident dan dia lebih agak berani lah berbanding dengan kakak dengan adik dia Jadi saiz ni sebenarnya kalau ada gambar 3 lagi sedap, boleh terus buat comparison. Lagi cepat kita belajar. Okay kan? Maknanya kalau gambar begitu tengok, kalau saiz tu, kalau besar tu kita tahu dia lebih confident. Okay? Kalau begitu juga dengan pokok. Maksudnya dia kalau di tempat kerja, maksudnya dia ada impian yang besar terhadap kerja dia. Maknanya dia yakin dengan kerja dia, dia rasa dia boleh pergi jauh. Cuma dan itu dari segi saiz. Kalau saiz kecil dia bertentangan lah. Okay? Dia seorang yang berhati-hati. Dan lagi satu, bagi pokok yang kecil, dia rumah besar. Ada tahu rumah besar. Pokok besar, orang besar tapi pokok kecil. Itu macam mana pula nak tafsir? Yang ni orang yang pokok dia kecil ni, dia ni jadi seorang yang sangat berhati-hati dan orang yang sangat berjimat cermat. Okey. Kita tanya Puan Suhanis. Puan Suhanis ada lukis gambar anak semalam? Ada Puan Suhanis Sempat tak lukis gambar anak? Ambil lukisan gambar anak? Sempat Ada tak kat depan? Ada jadi siapa yang lukis anak boleh letak kat depan tu. Boleh contoh-contoh sikit. Okey. Gambar anak tu saya terlupa nak bawa tapi saya ada snap letak kat dalam grup. Cumanya saya nak tanya, selalu ni dia melukis, dia tak nak guna pembaris tau. Tiba-tiba kali ni dia lukis memang semuanya menggunakan pembaris. Oh kau. Lepas tu saya tanya dengan dia, kenapa you lukis pembaris?
Mami kan selalu nak perfect. So dia guna perkataan macam tu. Selalunya kalau apa-apa yang dia buat, dia tak akan guna pembaris. Even kerja sekolah pun dia tak nak buat. Tiba-tiba bila dia lukis ni, dia gunakan pembaris. Dan lagi satu, dia tak ada gambar orang. Tak ada orang So saya tanya dengan dia, kenapa tak ada gambar orang? Lepas tu dia cakap, dia tak reti lukis gambar orang. Boleh tak Mami, saya nak cakap orang tu ada dekat dalam rumah. Okey. Okey. Ini anak yang Itu anak sulung saya. Anak sulung. Perempuan ke lelaki puan? Perempuan. Umur 10 tahun. Okey. Perempuan 10 tahun. Okey. Lepas tu saya perhatikan juga dekat pokok-pokok yang dia lukis tu, semua ada akar. Okey. Cumanya saya tak sempat nak explore lebih lah sebab saya bagi dia time lukis. Lepas dia lukis tu saya tanya sikit-sikit je lah. Lepas tu dia dah tidur lah kan. Yelah, So saya cuma nak bawa dia punya gambar tu untuk sharing dekat dalam grup lah hari ni. Okey. Puan Anis nak tanya, anak berapa orang? 2. Okey, 2. Yang kedua tu ada lukis tak? Yang kedua tu baru 2 tahun, dia tak lukis lagi. Okey. So lukisan dia kat rumah tu guna pembaris tak? Ya, rumah tu guna pembaris. Pokok pun sebenarnya dia pembaris tapi dia lakarkan sikit supaya tak nampak sangat pakai pembaris kan. Lepas tu pokok tu ada dahan dan ranting. Ada 2 pokok. Satu pokok besar, satu pokok kecil sikit dan pokok bunga. Pokok bunga. So kalau rumah tu dia letak pembaris, mudah cakap lah. Dalam rumah tu ada peraturan. Ada peraturan. Dia buat macam ni, macam ni. Jadi kalau lukisan tu, kalau lukis pembaris, maksudnya dia tahu dekat rumah ni, maksudnya hidup tu penuh dengan peraturan. Kalau dia lagi guna pembaris lah. Kalau biasa dia akan fokus kat rumah. Tapi kalau pokok, kalau kita tengok dia ada akar kan. Okey, dia punya pokok tu besar ke kecil kalau pemerhatian secara gerhati puan? Besar. Saiz dia besar Besar. Okey, besar. Di sebelah kanan, di sebelah kiri? Dua-dua side ada. Okey. Kiri kanan ada pokok. Okey, anak puan ni kan, puan tengok dia suka tak nak buat keputusan? Keputusan macam mana maksudnya? Contohnya kalau kita bagi dia keputusan untuk, okey lepas ni kakak nak jadi apa? Jadi dia macam confused sikit. Ada ke rasa macam tu? Ataupun dia ada 2 benda dia nak jadi? Dia macam mana nak cakap? Dia punya apa yang dia nak jadi tu bukan apa yang parents nak. Contohnya macam parents mesti nak anak aku jadi doktor, anak aku jadi arkitek, tapi dia kakak nak jadi babysitter. Macam tu. So dia tak nampak lagi kat mana yang hala tuju dia yang nak pergi tu. Okey. Kita tu masuklah supaya senang nanti Kalau gambar lukisan, kalau dia letak macam contoh gambar pokok kan. Pokok ni berkaitan dengan impian puan Jadi kalau dia letak gambar pokok tu, dia letak sebelah-sebelah kan macam ni kan. Contohlah dia letak macam ni. Apa saja simbol yang macam ni, dia sebenarnya dalam dilema. Dalam dilema. Tapi kalau kita tengok pokok dia besar puan kalau puan tengok, dia ni jenis orang yang sebenarnya ada confident. Cuma bila berhadapan dengan menentukan keputusan di dalam dilema. Dia di antara rumah kan? Pokok tu kan? Dia pokok kiri kanan rumah. Rumah tengah-tengah. Rumah. Maksudnya dia dilema dalam menentukan keputusan hidup dia disebabkan oleh pilihan keluarga. Sebab kan rumah tengah tu kan keluarga. Maksudnya anak dalam keadaan dilema. Lepas tu ada akar kecil-kecil. Okey, semua ada akar. Even pokok bunga pun ada akar. Okey. Akar ni puan tengok anak puan ni jenis orang yang memendam ke? Tak, dia akan express semua. Dia express semua lah Okey, cuma kalau ada akar ni, kalau ada akar kalau dia ada pentafsiran yang lain lah. Maksudnya akar ni dia ada pengalaman lalu yang puan boleh tanya dia. Ada tak pengalaman yang dulu yang menyebab ataupun dia kalau buat sesuatu tu dia banyak beringat sikit. Maksudnya kalau dah buat sesuatu tu dia beringat. Maksudnya dia ada asas dia. Okey. Aku kena buat macam ni, nanti apa ibu aku cakap. So tapi secara umum kalau gambar macam ni pada tengah rumah, dia dilema dalam menentukan keputusan hidup dia. Sama ada pilihan keluarga ataupun pilihan sendiri ya. Dalam dilema lah tu. Okey, jadi puan mungkin boleh bantu anak lah untuk menentukan pilihan Itu dari segi saiz lah So itu dari segi saiz. Kita tengok juga daripada kualiti. Okey, sama-sama. Kita tengok juga dari segi kualiti garisan. Okey, kalau tak kuat, maksudnya kuat lah. Dia maksudnya orang yang bersemangat dengan dia punya kehidupan, dengan dia punya impian.
Dan lagi satu mungkin dia punya halus. Kalau halus ni biasanya orang yang menunjukkan seorang yang lemah lembut dan cenderung menjadi seorang yang pemalu. Kita tengok lukisan dia. Sebab dekat lukisan dia pun ada burung di sekitar bumbung rumah tu. Burung kan lambang kebebasan. Lepas tu dengan ada awan yang banyak juga. Okey, awan tu tengok dalam dia fokus banyak kat rumah ke dekat pokok? Dekat rumah. Rumah. Dia ada kebimbang berapa ada boleh nampak ke? Berapa awan dia buat? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Maksudnya 5 tu memang menjurus ke rumah Macam dia penuhkan lukisan tu dengan awan lah. Maksudnya So awan ni memang dia ada lambang kebimbangan lah, tapi dia tak gelapkan kan awan tu kan? Tak, dia punya lukisan semua tak ada yang digelapkan. Cumanya dia lukis semua satu line je. Kalau biasa macam tu, dia ada kebimbangan, tapi kebimbangan tu sebenarnya puan boleh bimbing sebab dengan kebimbangan itu dia boleh move on. So, sebab kalau tak ada kebimbangan ni pun sukar juga dan nanti dia ambil hidup ni macam biasa je kan. Okey. Okey, terima kasih puan kerana perkongsian. Okey. So itu adalah kita tengok pula lokasi pokok tu Okey, kalau di sebelah kiri pokok tu di sebelah kiri, kita tengok pokok tu di sebelah kiri Ini kalau di satu tau. Kalau pokok tu sebelah kiri, dia ni biasanya kalau bertindak dia agak ikut emosi sikit. Kalau di sebelah kiri lah. Okey, kalau pokok tu sebelah kiri biasanya orang ni kalau dia bertindak dia banyak ikut emosi sedikit. Dan dia banyak bimbang tau perkara-perkara yang lampau. Perkara yang lalu tu banyak mempengaruhi dia. Sebab bila dia nak move on dia macam banyak terfikir benda-benda yang lalu. Ini kalau dia kedudukan di sebelah kiri lah. Okey. Lagi satu kalau kita tengok, kalau dia di sebelah kanan, kalau pokok tu sebelah kanan kalau contoh pokok Cik Tarmizi kat sebelah mana? Sebelah kanan ke sebelah kiri? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Okey, kalau Cik Tarmizi sebelah kanan, Cik Tarmizi ni jenis orang yang boleh kawal emosi. Boleh kontrol. Dalam keadaan marah, Cik Tarmizi boleh rasional lagi. Itu sifat Cik Tarmizi. Sebab saya rasa memang sebelah kanan lah, kan? Kan lepas sebab pokok kelapa kan. Biasa orang lukis pokok kelapa ni biasa dia duduk sebelah kanan sebab dia jenis orang yang boleh kontrol emosi dia lah. Okey, kalau Cik Salbiah Sharif. Sebelah kanan sebelah kiri. Ini lukisan untuk lukisan ni adik saya punya. Okey, adik pun adik lah. Sebab saya minta dia lukis. Boleh tak kalau nak tengok lukisan ni sebenarnya dia macam mana, boleh? Kita tanya pokok dulu. Yang banyak-banyak ni nanti slot Prof. Kalau Prof ni kalau Cik Sabah tengok gambar tu pokok ni sebelah kiri ke sebelah kanan? Kanan Dia boleh kontrol emosi ke? Ya. Dia lelaki perempuan Perempuan. So bila dia menghadapi masalah dia rasa dia boleh kawal tak emosi dia? Memang boleh lah. Kan memang dia akan senyap lah macam tu. So dia boleh kontrol kan emosi dia. Dia tak boleh macam dia tak terlalu emosional. So kalau biasanya kalau duduk sebelah kanan ni adalah pokok di sebelah kanan ni, dia jenis orang yang boleh kontrol emosi dia lah. So kadang-kadang dia bila dia berhadapan dengan masalah dia suka berfikir secara rasional. Tapi berbanding dengan yang duduk sebelah kiri. Kalau duduk sebelah kiri dia banyak dia banyak guna emosi lah. Cuma di sebelah kanan ni kalau Puan Salbiah tengok dia ni mudah bimbang ke? Memang dia kalau lah kata dia ada final paper exam dia ada masa final dia akan kebimbangan di tahap yang melampau kadang-kadang saya tengok. Itu kelemahan kalau sebelah kanan. Okey. Dia boleh kontrol tau emosi dia dalam keadaan yang kira macam orang panggil apa? Distress situation, dia boleh kawal. Kadang tu. Tapi bila selepas tu dia mudah bimbang. Dia banyak fikir. Itu dia punya beza lah. Okey, itu kedudukan. Okey, ada tak yang kedudukan di sebelah atas? Saya suka tanya tau. Kalau yang sebab apa saya tanya, kita berkongsi sebab ini lebih cepat kita belajar. Siapa dia punya pokok duduk di sebelah atas? Okey, ini ada satu soalan ni. Saya baca dulu Kalau lukisan belah kiri tapi orang tu kidal, berbeza tak tafsir? Apa beza? Dia terbalik. Dia terbalik. Dia terbalik. Kalau tak ada soalan Okey, cuba kita tengok ada tak yang duduk di sebelah atas? Kena berkongsi lah tuan-tuan dan puan-puan. Ada? Duduk sebelah atas.
Ada Okey. Okey, tak apalah. Kalau duduk sebelah atas, dia ni jenis seorang yang dia ni suka berdikari Dia suka berdikari dan dia kalau nak dia letak satu matlamat tu, dia akan cuba capai. Encik Afzan ada ke lukisan pokok? Jadi kita kena tengok. Kalau di sebelah atas, maksudnya pokok dia kedudukan di sebelah atas, dia ni adalah manusia yang kalau dia ada matlamat, dia memang akan capai. Dan dia dia ni suka berdikari orangnya. Dia tak suka bergantung pada orang lain lah kalau kedudukan pokok tu. Dan kalau di bawah, kalau kedudukan di bawah, maksudnya di bawah kertas, di bawah kertas, dia jenis orang yang seorang yang pemalu dan dia cepat mudah burung. Dia mudah burung. Okey? Okey, ada soalan? Sila kalau ada. Kedudukan kita cerita pasal kedudukan. Kalau ada Prof, Ya, saya. Doktor. Kalau ada dua-dua, kiri ada, kanan pun ada. Ada kan? Itu siapa, lukisan anak ke lukisan tuan? Anak. Okey, kalau anak tak apa, kita boleh ni. Kalau berada di dua-dua belah, biasanya dia jenis orang yang orang kata yang dalam dilema dalam menentukan kehidupan dia. Ada dilema. Nanti cuba tanyalah. Panggil kakak ke abang? Abang. Abang kata abang ada tak dilema dalam menentukan impian abang? Abang nak jadi apa? Biasanya anak-anak remaja ya tuan Yap. Ni 10 tahun. Oh, 10 tahun biasa kanak-kanak dan remaja ni biasanya dia lukis pokok dua ni, maksudnya dia ada dilema dalam menentukan kehidupan dia. Okey, pokok tu dekat dengan rumah ke dengan orang? Yang sebelah kiri tu dekat dengan orang. Sebab ada basikal lah, lepas tu ada basikal. Yang sebelah kanan tu jauh sikit daripada orang. Jauh sikit daripada orang Tapi tengah-tengah tu masih ada orang lah. Okey. Nak tanya sikit boleh tuan? Boleh. Nak jawab boleh, tak jawab tak apa tau. Boleh. Anak ni dia agak ni ke aktif ke? Aktif. Aktif lah so anak ni dia aktif sikit. Dia macam tak boleh duduk diam lah saya rasa. Dia macam karakter dia bukanlah kata aktif yang macam hyperaktif tu. Tapi dia yang kalau contohlah kalau ada kerja sekolah, dia akan pastikan kerja sekolah tu dia siap dulu, baru dia pergi main. Tapi dia sehari tu dia memang kena ada main lah, petang naik basikal semualah. Dia memang minat main basikal lah. Main basikal, lepas tu dia minat juga basuh pinggan dan lap meja. Okey, kalau tuan tengok karakter anak ni, maaf saya tanya, ada tak nampak ada unsur-unsur kewanitaan? Setakat ni tak ada lah. Ada lah, okey. Tak apalah. Sebab basikal ni dia kalau lukis oleh anak yang 10 tahun ni, biasanya dia seorang yang aktif. Suka aktif. Kalau kata basikal, memang dia suka main basikal lah. Tapi kalau remaja, kalau dah umur remaja dewasa lukis basikal tu, dia ada unsur-unsur kewanitaan. Dia nak jadi lebih maskulin lah. Okey. Tapi itu lepas remaja. Saya rasa anak ni 10, kalau lelaki rasa belum lagi lah. Dia fasa memayis baru. Okey. Biasa kalau posisi dua-dua ni, dia dalam persimpangan. Mana menentukan matlamat dia. Sama ada kalau dengan diri dia, sama ada dia nak jadi. Tapi itu biasa tau. Untuk remaja ini biasa. Sebab dalam fasa remaja ni dia masih lagi mencari identiti dia. Itu biasa. Macam tu kalau anak puan yang tadi kita berkongsi, Puan Suhanis, tu kan. Itu biasa tau Puan Suhanis. Sebab dia memang remaja, dia memang fasa masih lagi mencari. Itu ada normal okey. Okey, berkedudukan ada tak nak tanya pasal kedudukan? Nak tanya, kalau yang itu normal ke ataupun ada fasa memberontak? Sebab dia kan macam baru nak membesar, lepas tu kita letak rules. Yelah, nak baru nak membesar, kita kena bagi juga dia orang macam disiplin apa semua kan. Adakah itu akan menjurus kepada memberontak jiwa? Kan baru nak membesar tu takut. Yelah, budak-budak sekarang kita tak tahu kan, takut dia pendam ke apa ke, so dekat bila dia dah lukis tu baru kita nampak apa yang sebenarnya yang dia nak. Okey, sebenarnya kalau fasa remaja ni kan, bila dia dah masuk remaja, kita lebih banyak berbincang dengan dia. Sebab kadang-kadang dia memberontak tu sebab dia tak tahu kenapa kita buat macam tu. Tapi kita sebagai ibu bapa, kita nak bagi yang terbaik, jadi kita kena banyak bincang dengan dia. Sebab biasa zaman remaja ni saya tengok memang kebanyakan mereka akan lukis pokok dua belah sebab mereka ni dalam dilema dan mereka telah mencari krisis, mereka mencari identiti.
Jadi kalau sebagai ibu bapa, kalau rasa anak dah mudah memberontak tu sebab kita tak terangkan kepada dia. Sebab dia rasa dia dah besar tapi sebenarnya dia tak besar lagi. Dia rasa tak matang. Tapi dia rasa macam tu. Sebab lepas tu dia buat perbandingan pula dengan kawan dia. Sebab fasa ni kognitif dia sudah ada abstrak. Kognitif dia dah masa fasa tu dia dah abstrak. Maksudnya dia dah boleh buat perbandingan. Alah kawan aku boleh je kan. Tak rigid-rigid, pandai juga belajar kan. Jadi masa ni lah kakak puan kena jadikan anak tu sebagai kawan dan berbincang dengan dia. Banyak berbincang. Sebab dia dah boleh berfikir secara matang lah kalau kita bincang dengan dia. Kalau dia memberontak tu sebab kita tak bagi ruang pada dia. Okay? Banyak berbincang lah dengan anak macam ni, anak remaja. Supaya dia faham lah. Kadang-kadang dia tak faham. Okay? Okay, ada lagi tak nak tanya pasal lokasi? Lokasi. Okay kan, clear kan? Okay, kedudukan. Ada tak yang dia punya lukisan pokok tu dekat ujung-ujung? Ujung-ujung aja, ada tak? Ada tak, boleh berkongsi tak? Dia punya lukisan tu, dia kedudukan dia punya dekat pokok tu dekat pinggir penjuru. Ada? Saya. Azlin. Itu lukisan Azlin ke? Ya, lukisan saya. Okey, Azlin ada tak rasa dekat kerja tu macam kadang-kadang rasa macam, yalah di istilah kadang-kadang rasa terbeban dengan kerja? Ada. Ada perasaan fed up tak? Ada. Ada kan? Okey, saya tak nak tanya lebih-lebih lah. Kalau biasanya kalau pokok di ujung penjuru ni dia memang dah rasa macam adalah tempat kerja tu dia rasa kadang-kadang sometimes yang senang mudah kita faham kadang macam dah fed up. Saya punya pokok tu dekat hujung sekali separuh je lah. Dahan dia tu, batang dia tu tak penuh lah. Ataupun Cik Azlin nak berkongsi sikit boleh? Kalau sudi. Tak bersedia lagi lah tapi dari segi macam daun tu yang kita belajar, kalau daun tu dia berpintal-pintal, daun saya tu dia bergulung-gulung lah. Pusing-pusing macam tu Pusing. And bol dekat situ. So dia macam menemui jalan buntu Yelah, Cik Azli pun boleh jawab jawapan tu. Yang kalau ikut yang Prof explain lah semalam. Sebenarnya begitulah Puan Azli. Puan Azli macam kalau di ujung lepas tu dengan pokok macam tu, sometimes tu kita rasa macam, dia istilah saya guna fed up lah, macam dah fed up kadang-kadang kerja ni. Kadang-kadang give up. Dia kalau dari segi kerja, kadang-kadang kita ada rasa semangat untuk do something yang lebih baik ataupun memperbaiki ke arah yang lebih baik. Tapi kadang-kadang kita rasa macam give up lah, macam putus asa wajar macam tu. Ya okey, kedudukan di sebelah kanan ke sebelah kiri? Kiri. Tapi saya left kalau kita terbalik. Tak apa, kalau tanya saya Puan Azlin kalau tanya saya, keadaan macam tu biasanya kita letakkan dulu matlamat yang realistik yang kita nak capai. Letak yang realistik dulu lah. Kalau rasa tak boleh capai tak apalah, let go lah. Sebab manusia ni keupayaan berbeza. Maknanya kita kena tengok juga kita punya keupayaan lah. Keupayaan. So kita letakkan matlamat kerjaya kita ni yang realistik. And then kalau tak dapat capai, tak apa, cuba lagi. So kalau kita terlalu letakkan hasrat yang tertinggi, nanti kita pening. Kita tak capai, nanti kita overthinking. Pokok tu dia kalau untuk kita dia melambangkan dari segi macam kerjaya kan. Kalau macam remaja, anak kecil kan dia lebih kepada impian. Kepada impian, betul? So untuk kita untuk yang macam dah dewasa, macam kita lebih kepada impian tu kita nak relate dengan pokok juga. Ya, impian kita dengan impian ni boleh jadi kerjaya, ada impian kita tentang hidup. Nanti kalau pokok ni biasanya kalau untuk orang dewasa dia impian lebih kepada kerjaya. Terima kasih. Okey, itu kalau menyerong. Saya nak tanya, ada tak yang lukis pokok dia atas bukit?
Ada tak ada Saya ada. Husband Gambar saya. anak? Husband Puan Syazah Husband gambar pokok atas bukit. Okey, Puan tengok dia ni jenis orang yang macam kalau buat kerja tu struggle macam mana? Struggle lah sekarang. Lepas tu dia duduk atas kerusi sebelah pokok. Okey. Boleh tanya ke? Boleh. Suami ni jenis yang istilah workaholic ke? Sangat. Workaholic Lepas tu kadang-kadang dia rasa dia macam yelah dia pun nak rehat juga. Dia nak bagi me time, dia kadang-kadang nak me time juga tu. Me time dia tu sekarang ni memang sikit lah sebab dia kerja, ada 2 kerja macam tu kan. Nampak dia macam struggle lah. Kalau biasanya pokok kalau ada di atas bukit, lepas tu dia pun tengah duduk kan. Dia tengah duduk kan. Dia sebenarnya struggle dah pada masa sama sebenarnya dia penat tu. Dia agak penat sikit lah. Lepas tu pokok dia memang daun tu tengah serabut-serabut bulat-bulat macam tu lah. Serabut cari duit lah tu. Serabut lah. Bulat tu. Okay Cik Syazah, lagi satu nak tanya. Bukit tu 2 ke 1? Bukit tu belakang pokok tu 1, bawah tu 1 lah. Lepas tu ada pokok mati sebelah rumah. Dia menghadap rumah, dia macam tempat sisi dia. Okey, suami ni dia rapat tak dengan mak? Biasa-biasa je. Biasa-biasa saya nampak dia nak sulung Saya rasa macam kalau biasa kalau pokok atas bukit ni biasa dia struggle untuk mencapai impian. Tapi bila dia struggle tu memang dia agak penat lah. Kau Cik Syazah nak berkongsi apa-apa sikit untuk bagi pemahaman? Sekarang ni kan PKP, dia private sector. So ada 2 job lah. Satu job tu dia dah macam unpaid leave. So dia buat business lah. Tapi memang nampak lah penat dia. Nampak dia struggle kan? So macam tu. Okey, terima kasih atas perkongsian. Ini tak ada apa-apa ya, tujuan pembelajaran. Okey, saya nak tanya dalam gambar tuan-tuan dan perempuan ada tak gambar pokok dia menyerong? Sama ada ke kanan ke kiri? Ada tak? Dia punya gambar. Kalau ada senang tau, lagi pop dapat. Kita tanya siapa kat sini Alang ada Alang? Saya ada. Siapa? Cik Sofia Anak saya. Anak lelaki ke perempuan? Laki. Dia menyerong ke kanan ke kiri? Ke rumah. Oh, ke rumah. Okey, anak ni puan tengok dia ada stand dia. Dia ada dia punya stand. Tapi pada masa sama dia boleh terima pendapat orang lain. Betul kan? Boleh cerita sikit personality anak ni? Boleh ke sudi ke? Kalau tak sudi tak apa. Tak apa. Tujuan pembelajaran. Tak faham maksudnya dia anak ni kalau dia lukis pokok yang macam menyerong ni, dia ada stand dia. Tapi kalau dia bercanggah pendapat dengan orang, dia boleh terima. Betul ke puan? Kalau dia setuju dia terima lah. Kalau dia tak setuju dia tak terima. Tapi dia tak agresif okey, lagi okey, kita tengok ada satu ni. Dia cakap Siti Rahaya. Okey, Puan Sofia mungkin boleh mute. Terima kasih Puan Sofia. Okey, Puan Rahaya ada di talian? Ada. Puan Rahaya nak tanya, itu pokok tu lukisan Puan Rahaya ke anak? Ataupun saya punya. Puan Siti Rahaya lah. Puan Siti Rahaya macam tu ke personality? Puan Rahaya ni ada stand. Tapi agree to disagree. Maksudnya boleh orang boleh tak bersependapat dengan kita. So kita rasa tak apalah, itu pendapat dia. So Puan Rahaya boleh teruskan hidup macam biasa. Okay. Saya jenis okey, boleh dibawa berbincang. Boleh bawa bincang, tapi Puan Rahaya ada stand lah. Dia saya punya sendiri lah, tapi terpulaklah pendapat masing-masing kan. Dia ada jenis orang kan, kalau yang melengkung ni ada jenis orang yang macam kita panggil dia fleksibel. Maksudnya dia boleh berterima pendapat orang lain.
Maksud kalau dia ada stand, dia tak rasa kalau orang tu tegur dia, maksudnya kau bukan geng aku. Tak. Maksudnya dia boleh terima teguran dan kritikan dengan terbuka. Okay. Itu pengesahan. Ada lagi tak? Sesiapa lagi yang tengok dia punya tu melengkung. Tak kira ke kiri atau ke kanan. So itu dia punya kedudukan. Okey, kita tengok pula, tengok kulit kayu dia. Kita tengok kulit kayu. Kalau kulit kayu tu dia macam nampak macam rapuh macam tu, dia rasa macam tak ni lah. Okay, sekarang ni saya nak tengok dahan Okey, kita tengok dahan tu ke atas ke bawah. Okey, boleh tengok gambar anak. Okey, siapa dia punya gambar tu, dia punya dahan tu dia ke atas? Ada tak yang nak berkongsi? Okey, kalau ke atas ni, kalau dia punya dahan tu menuju ke atas, yang ini yang menunjukkan bahawa individu tu seorang yang committed. Okey, yang committed untuk mencapai impian dia. Okey, kalau besar lagi committed, dia biasanya ke atas. So kalau dia ke bawah, dia melengkung ke bawah. Kalau dia ke bawah, macam Sofia macam mana? Pokok ke atas ke bawah? Anak yang sulung. Yang masuk ni macam mana kat sini? Ke atas. Dia ke atas Dan berbunga-bunga. Dia di ke atas Anak perempuan kan anak lelaki? Lelaki. Lelaki Kalau dia ke atas, dia jenis orang yang memang ada impian untuk capai, tapi bila ada bunga-bunga ni, berapa ada bilah bunga tu? Banyak. Banyak Ni tapi pokok di China, pokok Jepun tu apa? Yang pink colour tu. Tak pasti. Sakura. Tapi nampak dia ni dalam hati macam ada taman. Betul ke Puan Sofia? Taman maksudnya ada girlfriend? Tak pastilah, tapi dia lebih sentimental orangnya lah. Ya betul. Dia sentimental. Kalau lelaki ni, kalau dia ke atas, maksudnya dia orang yang positif dengan impian dia nak capai. Dan kalau ada bunga ni, kalau lelaki biasa ataupun perempuan lah, dia jiwa dia sentimental sikit. Sentimental. Kita ada soalan daripada Cik Rafael. Dahan ke atas tapi banyak. Tanya Cik Rafael, lukisan siapa Cik Rafael? Lukisan anak ke? Lukisan sendiri? Lukisan anak 6 tahun. Anak 6 tahun Dia dahan tapi banyak ke atas? Banyak ke atas, semua naik ke atas tapi banyak lah. Okay, nak tanya sikit boleh? Anak ni kalau pergi kedai selalu minta-minta tak? Minta tu tak lah, tapi dia akan buat muka kesian dia lah. Jadi kita faham lah dia punya maksud tu. Puan Rafael ada berapa orang anak? Saya ada 2. 2 So anak yang kedua dahan dia macam mana? Yang kedua baru 3 tahun, jadi dia tak pandai. Nampak lagi tak pandai lagi lah kan, nak minta-minta kan. Tapi saya tengok kalau anak ni, anak yang ni lukis dahan kat atas umur berapa? 6 tahun dia ni jenis kalau dia nak, dia akan cuba macam mana pun. Ya, betul. Dia akan cubalah pujuk ke, dia buat muka kesian ke, buat muka comel ke. Betul. Dia cubalah buat saya boleh tahan dengan ini permintaan tu. Dia akan cubalah, sebab tu dia tu sebab dah dekat atas. Maksudnya dia positif dengan apa yang dia nak. Tapi dia akan cubalah. Cik Rafael jangan terpedaya lah. Tak juga. Sebab dia ada kanak-kanak kalau dia letak kat atas ni, ini kanak-kanak kan, ada jenis orang yang kalau dia nak benda tu, dia akan cuba. Dia akan cubalah. Kalau dia tengok bapak dia ni jenis yang jenis yang baik, dia buat muka comel dia. Okay. So ada apa-apa lagi nak tambah Cik Rafael? Untuk anak yang dahan ke atas ni? So far dahan je lah, saya nampak dahan je lah, yang ke atas dahan je lah. Lepas tu pokok dia besar lah tu saja. Dia kalau kita tengok kalau dahan dia besar, pokok di atas, anak ni jenis yang positif lah dengan hidup dia. Dia banyak impian, tapi kalau dia nak sesuatu, dia akan cuba dapatkan. Okay, dia cuba dapatkan Okay, Cik Alang. Cik Alang ada di talian? Okay, tak ada okay. So macam tu tengok dahan dia. Kalau dahan di bawah, okey. Cik Alang lukisan pokok macam mana?
Dahan ni ke atas ke bawah atau tak ada dahan? Pokok kelapa. Oh, pokok kelapa. Okey, pokok kelapa tu melengkung ke lurus? Dia macam menyerong sikit. Menyerong lah Cik Alam. Okey, Cik Alam kerja di bahagian mana? Macam mana? Cik Alam kerja dekat bahagian mana? Dekat RTN? Pengarah. Duta pengarah lah. Macam Cik Alam ni, sifat Cik Alam suka membantu ke? Dia tugas. Bertugas lah Bertugas untuk membantu. Dia biasa pokok kelapa ni suka membantulah. Tak apalah, nanti kawan-kawan boleh mengesahkan lah kita nak cakap diri kita segan juga kan. Okey. Itu kalau ranting lah. Okey, saya nak tanya sahabat-sahabat kalau ada tak nampak dahan dia daripada bawah tu besar, lepas tu atas makin mengecil? Ada tak kat sini gambar macam tu? Gambar anak ke gambar sesiapa lah. Dia daripada dahan dia, bawah dia besar, sampai atas masih mengecil. Cik Azlin ada? Pokok? Batang pokok kan? Batang pokok daripada bawah dia besar, sampai ke atas dia makin mengecil. Ada tak? Ada Okey, kalau ada dalam lukisan ni, maksudnya dia punya, macam Cik Azlin ada Cik Azlin? Oh, Cik Azlin di tepi kan punya pokok? Tak ada, dia tak mengecil. Tak mengecil Cuma ada separuh. Okey. Baik kita nampak kan pokok-pokok ni bagi mereka yang dah putus harap hidup. Kalau kita tengok kat penjara, kalau kita pergi kat penjara ataupun mereka yang terlibat dengan kejenayah termasuk kes bunuh ni, biasanya yang dia tak ada harapan untuk teruskan hidup, biasanya pokok dia bermula dengan besar, dahan dia besar, lepas tu akhirnya mengecil. Okey. Yang ni maksudnya dia dah kecil, dia rasa hidup dia dah semakin sempit. Semakin sempit. Ada tak pula yang daripada kecil besar dahan dia? Ada tak kat sini? Ada? Okey, yang ni macam terbalik lah. Dulu hidup dia mungkin miskin, tidak berharta. Okey, aku papa kedana, tapi dengan usaha dia, dengan keyakinan, akhirnya dia mendapat hidup ni lebih bermakna. Jadi dia punya dahan daripada kecil kepada besar. Okey. Okey, dekat sini lagi satu. Kalau tak ada dahan. Okey, kalau orang yang tak ada dahan ni, Hanisma boleh ke berkongsi? Cik Hanisma boleh ke udara? Okay, tak apa. Okey. Dia punya buka macam ni je. Okey, yang ni anak ke puan? Anak saya, Okay. anak umur berapa? Anak umur berapa? 9 tahun. 9 tahun tak apa. Tak apa. Biasanya dia tengok umur. Biasanya kalau 9 tahun, biasanya dia memang lukisan macam tu. Ini menunjukkan bahawa kanak-kanak ni dia masih belum lagi nampak impian yang jelas lah. Okey. Ini sama anak 9 tahun. 6 tahun anak Tarik sikit. Kalau puan punya lukisan ada dahan? Dahan tak ada langsung. Tak ada dahan. Puan pun tak ada dahan juga kan? Tapi dia punya adik dengan mak tu dah duduk dekat-dekat. Maknanya lukisan anak ni tak ada dahan. Tak nak. Tak ada dahan. Sekejap saya tengok sekejap bagi besar sikit. Mana? Dah dekat sikit. Tak apa saya ni sekejap Spotlight. Okey, mana gambar boleh tengok? Ni dia punya anak saya yang lukis ni. Anak Cik Anisma ni Cik Khalil. Cik Khalil. Okey, cuba masuk dalam WhatsApp group kita sikit saya tengok. Okey, kalau gambar tak ada dahan kalau gambar tak ada dahan, kalau kanak-kanak tu normal lah sebab dia masih belum ada lagi dia tak nampak lagi lah matlamat dia. Tapi kalau orang dewasa lukis, maksudnya dia masih belum nampak lagi ada tuju yang jelas lah dalam impian dia. Ataupun dia rasa hidup ni dia ikut flow je. Okay? Okay, itu dia Okay, saya teruskan sikit boleh? Doktor ada soalan satu. Okey, sila lagi. Saya ada soalan saya samalah macam yang Mutiara FM ada tuliskan.
Adakah kalau orang yang pandai melukis dengan orang yang tak pandai melukis akan ada perbezaan? Ada. Kalau orang yang pandai melukis, kalau kita bagi dia lukis, dia memang dia akan tahu pokok yang dia nak pokok. Kalau yang memang berbakat melukis, dia dah tentu akan dia lukis pokok yang perfect lah, yang cantik lah. Yang cantik lah. Jadi macam mana kita nak nampak dia punya, kita nak tafsir dia punya tiba-tiba ada besar ke apa, ranting dia besar daripada dahan ke, ataupun tiba-tiba mengecil ke, semua. Kita boleh tengok faktor lain tau. Kita boleh tengok daripada pentafsiran umum, kita tengok tahap tekanan dia, kita boleh tengok kedudukan dia, kita boleh tengok perspektif dia. Yang itu pun kita boleh bantu kita menilai. Tapi macam saya katakanlah, dia macam tak setepat macam, mungkin ketepatan dia mungkin dalam 70% lah, tak macam sahabat kita kalau bagi pentafsiran tu 90 kan. Tapi yang bagi lukisnya, kita boleh still lagi boleh tafsir dia. Cuma kita tengok daripada perspektif umum. Perspektif umum ni macam kita tengok ni lah Puan, dia punya kedudukan gambar, tahap tekanan dia. Macam tu. Okay, saya nak tanya, ada tak sini sahabat-sahabat lukisan dia, anak dia atau diri dia atau sesiapa saja, pasangan dia, yang mana batang dia tu ada lubang? Ada tak? Alah, Abel berkongsi lah kalau ada lah. Tak ada? Dia punya gambar tu ada lubang? Tak ada So biasa kalau yang ada lubang ni, gambar yang ada lubang ni, kalau dekat tengah ada lubang ataupun dia lukis parut dekat ada punya lubang tu, maksudnya dia ada pengalaman trauma dalam hidup dia. Dia masih susah nak lupakan. Okay? Tapi kalau dalam parut tu, tapi kita tak boleh nilai tau. Dia jangan nilai dia. Tapi kalau dalam parut tu ada lubang, lepas tu dalam lubang tu ada binatang. Dalam batang pokok, lepas tu ada lubang. Lepas tu dalam lubang tu ada binatang duduk dalam tu. Tu apa cerita tu? Yang tu maksudnya kalau cara pentafsiran dia punya hipotesis, maknanya kalau ada, maksudnya dia pernah ada pengalaman melahirkan anak luar nikah, dia rasa bersalah. Dia pernah ada mengandung anak luar nikah lah. Ataupun dia pernah ada perasaan bersalah ke dengan kandungan dia. Ataupun ada orang, kalau lelaki pula, kalau lelaki ada binatang kan, ada orang yang pernah, minta maaf saya guna ayat dia dah meliwat lah, dia pernah diliwat ke, yang merasakan dia rasa hidup dia diganggu lah. Dia kalau macam tu lah. Okay. Cik Helmi baru masuk. Cik Helmi, apa khabar Cik Helmi? Boleh ke udara? Dia kacau Cik Helmi sikit. Cik Helmi boleh Okay Cik Helmi, boleh online ke? Kita nak tanya sikit Cik Helmi kita tengok pokok dia. Cik Helmi ada bawa lukisan? Kat office dia ada kamera dan audio Ada, okey. Kita apalah tak ada audio kan. Okey, so macam tu berkaitan dengan pokok kan. So dengan pokok. Lepas tu kita tengok pula dia punya dahan kalau kita tengok kalau dahan dia kalau dia macam bulat-bulat kalau dia macam bulat-bulat tadi tu, dia punya dahan tu bulat-bulat, maksudnya dia macam confused dengan kerja dia macam bimbang dengan kerja dia macam ada konflik. Dia macam kata overthinking dengan pekerjaan dia. Kita tengok dia punya dahan dan ranting. Okay, dia punya asas adalah kalau dia ke atas, dahan tu ke atas, maksudnya dia positif dengan dia punya impian dia. Tapi kalau ke bawah, dia dah rasa macam agak stres dengan kerjaya dia dan dia mungkin pesimis ataupun dia rasa berputus asa. Tapi kalau katakan dahan dia menegak macam ni, dia macam straight je macam ni, maknanya dia dah rasa kadang-kadang dia keliru. Sama dia nak terus ke tak, ke bawah ke tak. Jadi dia dalam keadaan keliru lah. Okey, dalam dahan dia tiba-tiba ada tumbuh pula pokok baru, maksudnya dia nak ada harapan yang baru. Okey. Okey, kita tengok lagi sikit berkaitan dengan batang kan. Batang kita dah sentuh. Lepas tu buah. Okey, ni nak tanya sikit sahabat-sahabat kita. Okey, ada tak lukisan dia yang ada buah? Boleh berkongsi? Puan Suhanis ada ya Puan Suhanis? Ada. Dalam lukisan tu, gambar buah tu, lukisan gambar buah tu, lukisan Puan Hanis ke ataupun anak? Saya punya sendiri. Okey, buah tu ada berapa?
4 Ada tak peristiwa yang Puan Hanis ingat tentang 4? Simbol 4. 4 tahun ke? Ada Okey, sekarang ni keluarga ada 4 orang ke? Ada 4. 4 maksudnya kalau ada buah maksudnya tempat buah ni ada dua maksud satu maksud buah ni adalah maksud dia kalau ada 4 tahun lah, macam ada pengalaman-pengalaman yang kita ingat masih 4 tahun itu yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang signifikan dengan kita, macam 4 macam puan, suami dengan mungkin dengan anak. Jadi 4. Okey, siapa ada lagi buah? Puan Salbiah ada? Okey, kalau buah kelapa. Kalau buah kelapa ni biasa orang yang buah kelapa. Siapa ni? Puan Intan lah, kita tanya Puan Intan. Puan Intan boleh ke udara ya? Okey, Puan Intan. Pokok kelapa tu ada berapa? Buah dia ada berapa? Kita tanya dulu sebab bilangan tu pun memainkan peranan yang penting. Okey, buah tu ada berapa puan? Tak dengar lah. Okey. Sebab tadi kita tengok kalau puan tadi yang kalau sahabat sebelum ni dia kata buah tu sebab ada 4 dia melambangkan orang dia dengan keluarga dia. Kita nak tanya pula Puan Intan ni, buah dia ada berapa? Ada berapa puan? Ada 6 biji. Ada 6 biji. Ada tak peristiwa yang 6 tahun ke? Yang masa umur 6 tahun? Ada apa-apa ingat peristiwa 6 tahun? 6 tahun. Tak. Tak ada Okey, ada tak peristiwa yang 6 tahun lepas? Yang masih ada lagi? 6 tahun lepas. Tak. Tak ada Okey, keluarga ada berapa orang? 4. Mak ayah sekali signifikan tak dalam hidup? Sangatlah. So mereka termasuk dalam kehidupan sekali dengan Intan lah? Ya. So mak ayah jadi 4 orang keluarga dengan tambah mak ayah sekali, macam tu? Tak, kalau campur mak ayah jadi 6. 6 lah. Buah kelapa ada berapa? 6. Nampak tak? Dia orang yang signifikan dengan kita. Yang rapat. Sarapat maksudnya ada 6. Okay, kalau tak ada peristiwa, dia mungkin ni. Okey, kita tanya Cik Salbiah Cik Salbiah 2 kan? Okey, Cik Intan. Okey. Cik Salbiah, ya Cik Salbiah. Ada 2 pokok dan dua-dua pokok tu berbuah. Berbuah 2 Ada 2 pokok, dua batang pokok dan dua-dua pokok tu berbuah. Berbuah, ada buah tu berapa? Boleh bilang? Banyak sebab buah rambutan. Buah rambutan, banyak Kalau banyak buah ni biasanya nak inginkan apa orang kata? Kalau buah ni puan inginkan ni sokongan dan galakan dalam hidup. Okey. So puan ni dalam hidup puan ni puan perlukan sokongan lah dengan galakan untuk terus hidup. Puan Salbiah ada berapa orang anak 2. Takut tak kalau anak tu besok kalau nak sambung belajar luar negara ke, jauh ke? Tak. Saya galakkan. Galakkan lah Okey. So buah ni dia ada banyak interpretasi Salah satunya inginkan galakkan ataupun pengalaman yang lalu. Kalau kita dapat kira buah tu, kita tengok ada tak yang signifikan dengan kehidupan kita. Okey. Sebab saya nak sulung, saya sangat rapat dengan family kot. Okey, bagus. Okey, ada lagi tak nak berkongsi berkaitan dengan buah? Okey, nak tanya siapa yang lukis buah? Yang lukis buah tu buah apple. Ada tak? Yang lukis gambar pokok dia, buah dia buah apple. Ada? Tak ada Okey, kalau biasanya kalau dia lukis buah apple, biasanya dia ada perasaan bersalah dalam diri dia, ataupun kalau perempuan dia lukis gambar buah apple, maksudnya dia nak anak. Dia keinginan untuk nak ada anak lah. Kalau dia tak ada anak, dia nak anak. Kalau dia ada anak, dia nak anak lagi.
Tu dia perspektif dia lah. Okey. Kau dah baca akar biasa Kalau akar ni maksudnya dia ada pengalaman-pengalaman yang lalu. Okey, kalau akar tu tajam maksudnya pengalaman lalu dia tu sangat memberi trauma pada dia. Tapi kalau besar dan kuat maksudnya akar tu memberi kekuatan kepada dia. Okey. So, kita tengok kalau ada binatang kalau ada binatang dalam pokok tu yang mengganggu pokok tu, dia ada pengalaman-pengalaman lalu yang mengganggu dia. Okey, cuba tengok dalam gambar anak ataupun gambar kita, ada tak binatang kat pokok? Tak ada Okey, tak ada, tak apa So Akil boleh ke udara Akil? Okey, Akil tak ada Okey. Dan okey, itu saja berkaitan dengan pokok. Okey. Akil Ada nama ikan. Okey. Khalil. Okey, ada pokok. Yang ni gambar siapa? Okey, kita tengok sekejap Okey, ini gambar siapa ya tuan? Hanisma. Ni gambar anak Ada 2 pokok ni gambar buah ni nak nampakkan dia inginkan lebih ni lah sikap kebergantungan ataupun nak adakan lebih sokongan. Okey, setakat tu itu je pentafsiran pokok. Ada apa-apa tak soalan? Tengok dulu pokok. Lepas tu ada tak nak tanya? Silakan, saya buka untuk soalan dalam masa ada masa lagi kita berhenti 10.30 Okey, ada tak soalan nak tanya berkaitan pokok? Ya, silakan. Kalau bawah pokok tu ada sungai? Kat pokok? Lepas tu ada sungai kan? Pokok ada sungai. Okey, biasa kalau lambang air ni ada lambang-lambang yang merajuk, mungkin dia ada merajuk tentang apa yang dia nak capai ke? Adakah Puan Sofia nak berkongsi? Merajuk? Ada tak untuk nak capai sesuatu impian dia ada merajuk ke? Dia ada banyak impian. Banyaklah. Okey. Tapi impian dia macam mana? Boleh dicapai ke rasa macam mana? Dia tengah usaha. Tapi air sungai dia ke atas. Ke atas Dia adalah tu yang dia cubalah struggle tu Okey, ada soalan daripada sahabat kita kalau pokok buluh. Okey. Rizaudin Rizaudin ada siaran? Boleh online. Cik Rizaudin, pokok buluh tu siapa yang lukis? Tak, saya tanya je, tak ada yang lukis. Oh, kalau ada lagi best. Tak ada pokok buluh ni biasanya dilukis oleh orang yang walau apa pun terjadi pada dia, dia akan stick dengan dia punya matlamat. Dia orang yang kuat lah, orang kuat dalam dia punya prinsip. Okey, kita buka soalan kepada sahabat-sahabat, silakan. Bertanya tentang pokok sahaja. Doktor. Ya, saya Amin. Saya ada sentuh pasal kulit kayu tapi tak ada explain lagi. Okey. Kulit kayu ni dia macam kat luar lah Dia macam kat luar tu kalau dia macam rosak ke, rapuh ataupun dia lorek-lorek, dia memang kebimbangan tentang diri dia, konsepkan diri dia. Macam dia macam tu. Puan Izin baca kulit kayu, ada tak lorek-lorek ke? Tak ada, lukisan anak saya ada lorekan. Lorekan lepas tu dia punya tekanan kuat ke halus? Biasalah Pokok kelapa kan memang ada lorekan. Ya, kalau pokok kelapa tak ada masalah lah. Okey. Sebab dia original dia macam tu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ada tak yang nak berkongsi? Okey, sebab petang ni Prof akan tengok gambar. Okey, saya akan pergi structure. Tengok gambar pokok je dulu. Cuba tengok gambar pokok. Ada ke nak tanya ke gambar pokok? Sila. Okey, manfaatkan masa yang ada ni. Okey, kalau tak ada saya nak panggil lah. Assalamualaikum.
Ya. Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya kalau dahan pokok tu dia daripada bawah dia besar, Okey. yang tengah-tengah tu dia kecil, yang atas Okey. tu dia besar. Dia besar balik lah. Dia besar balik. Dahan dia. Yang lukisan siapa tu puan? Tuan? Lukisan saya pun ada juga. Mungkin ada di kalangan ahli kita pun ada juga lukisan macam tu. So nak perkongsian lah. Dia ke atas ke bawah? Macam mana tu tuan? Prof. Dia punya dahan tu menuju ke atas ke ataupun dia menuju ke bawah? Menuju ke atas. Okay lah, biasalah. Maksudnya bila kita dalam kerja, kita ada impian yang kita nak capai, kita berusaha ke arah tu. Tapi biasa dalam hidup ni kadang-kadang naik, kadang turun. Tapi dia normal lah tu. Dia normal bila kita nak menghadapi satu situasi iaitu kita nak mencapai kita punya impian tu. Kadang-kadang kita rasa seronok, kadang-kadang kita rasa macam give up. Tapi itu normal. Tapi nampak kalau itu pada lukisan Cik Tajuddin, maksudnya memang kita berusaha. Kita ada impian kita tu, macam kita positif dengan kita punya usaha untuk capai tu. Tapi biasa dah hidup ni kadang ada dia naik turun lah, naik turun. Itu normal. Okey, sahabat-sahabat yang lain? Ya, okey, sama, amin ya rabbal alamin. Siapa lagi sahabat-sahabat yang lain? Tanya pokok ni. Sebab tuan-tuan dan perempuan boleh je lukis pokok je. Lepas tu kita boleh tengok personality seorang tu. Okey, kita tengoklah siapa-siapa yang saya tak sebut lagi, nak sebut jugalah kan. Nak kenal Akil ada di talian? Akil ada? Akil tak ada Aziza Kasim. Ada Aziza Kasim? Saya tak ada Okey. Doktor. Ya, siapa Nur Razali. Okey, sila, ada soalan? Mengenai pokok ni, macam mana kalau daun dia tu bertingkat-tingkat ataupun dia ada bercambah-cambah di kiri atau di kanan, atau dia naik ke atas lah, semakin ke atas semakin kecil gitu. Dahan daun tu dia bukan dalam satu bulatan tu, tapi dia dia pandai bertingkat lah. Maksudnya ada tingkat daun yang lain tapi di pokok yang sama. Okey. Orang yang biasa macam ni, dulu lukisan siapa Cik Tajuddin? Cik Azali? Tak adalah, cuma terfikir dia lah. Terfikir. Daun ni dia lambang orang yang suka bekerja dalam teamwork ke? Dia perlukan orang kata daun ni dia suka bergantung, kebergantungan. Cuma kalau ada, cuba nak tanya ada ke kat sini lukis daun banyak? Biasanya kalau ada orang ni jenis lukis yang jenis teamwork. Teamwork. Okey. Ada lagi soalan Cik Razali? Tak adalah, lebih kurang pokok dia lebih kurang macam tu je lah. Okey, ada lagi soalan tentang pokok? Nanti kita akan masuk orang. Orang ni memang ni, saya rasa saya nak beritahu awal sikit lah. Siapa yang belum minum pagi ni kena minum dulu. Sebab orang ni sangat banyak. Okey? Ada lagi soalan? Puan Sofia, boleh kita berhenti awal sikit? 10.20 ke? Kita masuk awal. Baik. Jadi kita berhenti 10.20, nanti kita masuk pukul 10.45, boleh? Macam tu? Boleh. Tanya ahli yang lain lah. Tanya ahli yang lain boleh ke macam tu? So boleh dulu. Boleh minum dulu. So pokok orang ni dia agak macam banyak kita nak kena cover. Okay, so kalau tak ada apa kita rehat dulu. Okay, nanti kita masuk orang. Orang ni best Orang ni best. Kita lukis orang je kita boleh tengok personality dia. Sebab dalam kita nak kenal personality, orang lah paling best. Kita boleh. Tapi kita akan pergi agak laju sikit. Kita akan pergi step by step daripada kepala dari hujung rambut sampai hujung kaki. Okay, so kalau tak ada apa, saya mohon dulu kita berhenti dulu setakat ni. InsyaAllah kita akan bersua kembali pada 10.45. Okay, sini cuti ke Terengganu? Sana cuti tak dekat KL? Cuti ke? Tak kan? Sini Terengganu cuti, saya seorang kat kerja. Okay. Sama juga Prof, saya pun cuti Okey, sama lah kita. Kelantan Terengganu. Kita orang Terengganu ni cuti. Okey. Kelantan kerja. Itulah. Okey, kita berhenti dulu setakat ni. Terima kasih. Kita akan sambung lagi insya-Allah pukul 10.45.